Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Saya doakan semoga anak-anak sihat sejahtera. Baiklah anak-anak, hari ini Ustazah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah Rashidah binti Abdul Razak akan menyampaikan PDPR bagi mata pelajaran Fiqh tahun 2. Baiklah anak-anak, mari kita lihat tajuk apakah kita akan pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anak, tajuk kita hari ini adalah bersugi. Tajuk bersugi ini Ustazah pernah ajar pada minggu lepas. Jadi pada hari ini Ustazah akan sambung kembali tajuk kita, iaitu berkaitan dengan alat-alat bersugi dan juga waktu disunatkan bersugi. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, Ustazah mengharapkan anak-anak dapat menyebut pengertian dan hukum bersugi. Yang kedua, anak-anak dapat menyenaraikan alat-alat bersugi. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menyatakan waktu disunatkan bersugi. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini Ustazah buat ulangan kembali pengertian dan hukum bersugi. Baiklah anak-anak, pengertian bersugi ialah membersihkan mulut dengan sesuatu alat yang kesat lagi suci. Apakah hukum bersugi anak-anak? Ya, hukum bersugi ialah sunat muakkad. Apakah yang dimaksudkan dengan muakkad? Muakkad di sini diterangkan sunat muakkad ialah sunat yang digalakkan ketika melakukan sesuatu ibadah. Baiklah anak-anak, mari kita lihat sambungan tajuk kita, iaitu alat-alat bersugi. Alat-alat bersugi. Mari kita lihat alat-alat bersugi yang pertama. Ya, berus gigi. Berus gigi. Ustazah pasti di rumah anak-anak semuanya ada berus gigi. Ustazah ingatkan pada anak-anak ya, pastikan berus gigi yang kita guna berada dalam keadaan bersih ya, dan berada di tempat yang bersih. Juga suka Ustazah ingatkan, pastikan berus gigi yang kita gunakan tidak berkongsi dengan orang lain. Seterusnya, alat bersugi yang kedua. Ya anak-anak, kayu sugi. Anak-anak pernah tak dengar kayu sugi? Baiklah saya tunjukkan di sini. Kayu sugi, ini bentuk dia ya. Kayu sugi ni kecil je. Jangan kita ambil yang besar ya. Bukan semua kayu boleh dibuat untuk gosok gigi. Ya, hanya kita khususkan kepada kayu sugi. Pada kayu sugi ini, apabila kita buang kulitnya ya, asalnya macam ni, kita koyak kulitnya sedikit, kita gigit dan kita akan lihat teksturnya berubah menjadi seperti berus gigi. Dengan cara inilah kita menggosok gigi dengan menonyoh pada gigi kita. Ya, ingat ya anak-anak, kayu sugi ini tidak memerlukan ubat gigi seperti mana berus gigi. Baiklah anak-anak, mari kita lihat pula alat bersugi yang ketiga. Ya, alat bersugi yang ketiga iaitu daun kering. Pasti anak-anak hairan ya, kita tak pernah pun pakai daun kering. Tetapi di dalam bab bersugi, kita dibolehkan menggunakan daun kering. Ya, daun kering ini kenapa dipilih daun kering? Sebab daun kering ini dikira daun yang telah mati. Pada tekstur daun ni, ya, tidak lagi terdapatnya warna hijau ataupun warna getah padanya ya. Jadi tidak akan membahayakan gigi jika kita menggosok menggunakan daun kering. Seterusnya yang keempat, yang terakhir ya, iaitu sabut kelapa. Anak-anak mesti pernah melihat ya sabut kelapa. Sabut kelapa ini diambil daripada buah kelapa. Dikoyakkan kulitnya dan di dalam tu terdapatnya sabut. Lalu sabut itu kita tanggalkan debu-debu ni, lalu menjadilah tekstur sabut. Maka sabut ini kita boleh menggunakan untuk membersihkan gigi kita, mulut kita.
Ya, bila kita nak gunakan benda ni? Contohnya apabila kita berada di kampung ataupun kita pergi berkemping, berkemah bersama family atau sekolah, melakukan program, kita terlupa nak bawa berus gigi atau kayu sugi. Maka kita boleh menggunakan sumber alam ya, dengan menggunakan daun kering ataupun sabut kelapa. Baiklah anak-anak, seterusnya mari kita lihat pula tajuk kita yang berikutnya, bahagian kita. Okey, sebelum tu mari kita lihat penghayatan ya anak-anak. Tahukah anak-anak ya, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri itu adalah sunat. Apakah maksud di sini? Maksudnya ketika anak-anak hendak melakukan apa-apa perbuatan yang baik, kita disunatkan mendahulukan anggota sebelah kanan ya, daripada yang kiri. Contohnya, bila kita hendak menggosok gigi, disunatkan kita memulakan daripada arah kanan terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, gigi yang cantik, sihat dan bersih pasti mengembirakan kita kerana senyum kita akan nampak lebih manis. Baiklah anak-anak, seterusnya waktu disunatkan bersugi. Mari kita lihat ya, bilakah waktu disunatkan kita bersugi? Ya, yang pertama sebelum kita berwuduk. Jadi sebelum kita berwuduk ataupun mengambil air sembahyang, kita digalakkan ya untuk bersugi ataupun membersihkan mulut. Yang kedua, apabila hendak melaungkan azan. Ya, sebelum melaungkan azan disunatkan juga kita membersihkan mulut ataupun bersugi. Tapi ingat ya anak-anak, azan ini hanya dikhususkan kepada lelaki sahaja. Bagi kaum perempuan ataupun kanak-kanak perempuan, ya tidak disunatkan azan ya. Malah kita dihukumkan sebagai haram bagi perempuan melakukan azan di surau atau di masjid. Kecuali dalam waktu tertentu ya. Nanti Ustazah akan ajarkan kemudian. Baiklah anak-anak, sebelum membaca Al-Quran atau hadis. Ini sebelum kita nak mula baca Al-Quran atau hadis, disunatkan juga kita bersugi. Baiklah, sebelum kita mengerjakan solat. Ini sebelum kita mengerjakan solat, disunatkan juga kita Baiklah anak-anak, tadi kita sebut sebelum mengerjakan solat ya, kita disunatkan bersugi. Ya. Seterusnya, sebelum dan selepas bangun dari tidur. Ingat anak-anak ya, sebelum anak-anak nak tidur, saya harap anak-anak bersihkan gigi terlebih dahulu ya, dengan bersugi. Kerana apa? Pada siang hari, kita banyak makan ya. Jadi, banyak makanan lekat di celah-celah gigi kita dan gusi kita. Maka dengan cara yang demikian, jika kita bersihkan gigi kita, maka InsyaAllah ya, sedikit sebanyak membantu untuk penjagaan gigi dan gusi kita serta lidah kita dari sebarang penyakit. Kemudian, selepas kita bangun dari tidur ya anak-anak. Ini penting ya, apabila kita bangun dari tidur, mulut kita berbau busuk. Apabila kita bersugi, maka dengan sebab bersugi tadi, dapatlah mulut kita itu berbau lebih segar ya, berbau wangi. Seterusnya, yang terakhir, ketika mulut kita berbau. Maksud di sini berbau busuk. Contohnya kalau kita baru lepas makan benda yang berbau hanyir ataupun kita baru lepas makan petai ataupun apa sajalah ya yang menyebabkan mulut kita mengeluarkan bau yang tak menyenangkan, maka waktu itu kita disunatkan ya bersugi. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dahulu ya. InsyaAllah di lain masa kita akan bertemu lagi bagi tajuk bersugi di masa akan datang. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu ya untuk anak-anak faham tajuk berkenaan bersugi. Sebelum itu ya, semoga berjumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.